Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Waquduha an-nas wal hijarah. 'Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah kita berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Khatib ingin mengajak para jemaah sekalian untuk sama-sama kita menghadiri khutbah pada hari ini yang bertajuk kewajipan memelihara keluarga. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, berdasarkan firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang dibacakan di awal khutbah ini, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarnya adalah manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh para malaikat yang kasar, bengis layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah terhadap setiap perkara yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap setia melaksanakan segala yang diperintahkan. Ayat tersebut menjelaskan betapa beratnya tanggungjawab suami atau bapa yang mesti dilaksanakan agar keluarga yang telah dibina akan sentiasa dirahmati Allah dan terhindar dari perkara yang boleh merosakkan kebahagiaan keluarga. Sebagai seorang ketua keluarga, kitalah yang menentukan hala tuju ahli keluarga kita, sama ada bakal menghuni syurga atau menerima azab neraka di akhirat kelak. Hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Maksudnya, sesungguhnya setiap daripada kalian semua ialah pemimpin dan bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinnya. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sedarkah kita menjadi seorang suami atau bapa itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ahli keluarga kita, sama ada suami, isteri, ibu bapa atau anak-anak, semuanya mempunyai nilai tersendiri, dan Islam menuntut kita untuk menunaikan kewajipan yang perlu ditunaikan terhadap mereka. Menurut Ibnu Al-Munzir, Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah berpesan, ajarkanlah diri kamu dan keluarga kamu tentang kebaikan dan didiklah mereka. Ayat ini juga secara tidak langsung menggesa para suami agar mempelajari perkara fardu yang diwajibkan agar dapat memberi bimbingan yang baik kepada ahli keluarga. Oleh itu, sebagai ketua keluarga juga, pastikan setiap ahli keluarga kita diberikan perhatian sepenuhnya dalam perkara-perkara berikut. Yang pertama, mengutamakan pendidikan agama dan akhlak mulia. Penekanan dalam soal pendidikan agama terutama dia beriktikad dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, mempelajari dan mengamalkan syariat Islam serta berakhlak mulia seperti akhlak baginda Nabi Muhammad SAW adalah sangat penting
agar tidak ada ahli keluarga kita yang terlibat dengan sebarang ajaran sesat yang merugikan kehidupan di dunia dan akhirat. Individu yang berakhlak mulia dapat membentuk ahli keluarganya hidup berkasih sayang, tolong menolong, hormat menghormati dan mengutamakan sikap toleransi. Yang kedua, kewajipan memelihara isteri dan anak-anak. Institusi keluarga merupakan tunjang kepada kesinambungan rantaian manusia dari satu generasi ke satu generasi yang lain. Andai sesebuah keluarga itu benar-benar menurut acuan dan kehendak Islam yang tulen, maka ia akan menghasilkan generasi baru Muslim yang unggul. Namun, jika sebaliknya, keadaan keluarga yang porak-poranda, haru biru, kacau bilau dan tiada hada tuju, pastinya kelahiran generasi Muslim akan terencat dan terbantut. Lantaran itu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan melalui firman-Nya dalam surah Asy-Syura ayat 214, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat. Peringatan paling penting ialah supaya berpegang teguh dengan akidah Islam dan jangan sekali-kali mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang telah dipesan oleh seorang bapa contoh yang bernama Luqman Al-Hakim kepada anak-anaknya, sebagaimana yang telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah Luqman ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'azim. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya semasa dia memberi nasihat kepadanya, wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Yang ketiga, menghidupkan suasana agama Islam dalam rumah tangga. Sebagai ketua keluarga, kita sewajarnya menyedari bahawa keindahan, ketenangan, kebahagiaan dalam keluarga sudah pasti dapat dirasai apabila seorang suami, bapa, isteri, ibu dan anak-anak hidup dalam suasana kehidupan beragama yang dapat diterjemahkan bersama seperti solat berjemaah, membaca Al-Quran, berzikir, mengadakan majlis ilmu, menghidupkan solat malam, berdoa bersama dan sebagainya. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat-Nya dalam keluarga seperti ini yang akan menjamin sebuah kehidupan yang bahagia dan tenang. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmat-Nya ialah Dia menciptakan bagi kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan hidup mesra dengannya. Dijadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang berfikir. Yang keempat, bijak dalam pengurusan keuangan keluarga. Bagi memastikan matlamat kebahagiaan keluarga dapat dirasai dan berkekalan, antara perkara lain yang perlu kita berikan perhatian juga ialah menerapkan hal ehwal pengurusan keuangan keluarga yang baik, seperti mengawal perbelanjaan yang perlu. Anak-anak dididik agar berhemah ketika berbelanja dan bersedekah, serta mengamalkan sikap berjimat cermat dan membuat simpanan untuk kegunaan pada masa hadapan. Semua perkara ini perlu difahami oleh setiap ahli keluarga demi membina dan membentuk sebuah keluarga bahagia dan harmoni, bukan sahaja di dunia
bahkan di akhirat kelak. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada kali ini, marilah sama-sama kita ambil pengajaran dan penghayatan daripada khutbah yang telah disampaikan. Antaranya yang pertama, keluarga adalah merupakan satu anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala dan amanah yang berat kepada kita. Yang kedua, kita hendaklah memastikan setiap ahli keluarga dididik dengan pendidikan agama dan akhlak untuk kecemerlangan dalam hidup di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga, membina keluarga yang bahagia bukan sekadar untuk kebahagiaan hidup di dunia semata-mata, tetapi demi kebahagiaan di akhirat yang kekal abadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan orang-orang yang beriman yang dituruti oleh zuriat keturunannya dengan keadaan beriman, kami himpunkan zuriat keturunannya itu dengan mereka di dalam syurga, dan kami dengan itu tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal-amal mereka. Tiap-tiap seorang manusia terikat dengan amal yang dikerjakannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.